Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam MG Flash 2 Ogos bersama saya Khalis Kadir. Kita ke berita utama. 2 kanak-kanak lelaki maut manakala seorang lagi parah selepas dicampak bapa mereka dari jejambat lebuh raya lingkaran tengah 2 MRR2 di Kepung, Kuala Lumpur 5.50 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Enlai berkata, lelaki Myanmar berusia 38 tahun itu kemudian dipercayai terjatuh dari lokasi sama dengan ketinggian kira-kira 20 meter. Menurut Enlai, saksi melihat lelaki itu berjalan di lebuh raya berkenaan sambil mendukung seorang kanak-kanak dan 2 lagi mangsa dipimpin di tangan kanan dan kirinya. Apabila seorang saksi cuba menghampirinya, suspek kemudian mencampak ke semua 3 anaknya sebelum dia terjatuh. Jelas beliau, suspek yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR serta 2 anak lelakinya berumur antara 6 dan 7 tahun itu mati di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Manakala seorang anak perempuannya yang berusia 8 tahun dihantar ke Hospital Selayang selepas mengalami kecederaan dalaman di perut dan keretakan di bahagian rusuk kirinya. Setakat ini, polis masih belum mendapat sebarang maklumat berhubung ibu kepada mangsa. Mayat 3 beranak itu dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan kerana membunuh. Benarkah pilihan raya umum PRU ke-15 bulan depan? Timbalan Presiden MIC, Datuk Seri M. Saravanan, memberi bayangan pilihan raya umum akan diadakan dalam tempoh 1 atau 2 bulan lagi. Katanya rakyat perlu memilih pemimpin yang tepat agar hasrat menjadikan Malaysia negara maju menjelang 2030 tercapai. Cakap bila-bila masa boleh ada pilihan raya, yang penting itu kita lihat negara kita kalau kita ada aspirasi untuk menjadikan negara maju menjelang tahun 2030. Kalau itu aspirasi kita, dan rakyat kena sedar untuk berjaya ataupun mencapai hasrat kita, yang penting adalah kestabilan politik. Dan mereka dapat bagi peluang kepada semua lapisan ataupun semua parti telah diberi peluang. Kalau sebelum ni kita pernah cakap hanya satu parti je memerintah selama 60 tahun, tapi kini kita ada berada dalam keadaan kita dah bagi peluang kepada semua parti. Sekarang rakyat boleh menilai siapakah yang ada DNA jiwa rakyat. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari ini. Ahad lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengingatkan semua pimpinan Barisan Nasional tidak menyerang antara satu sama lain kerana PRU makin hampir. Perkhidmatan e-hailing kenderaan 2 roda patut dibenarkan di negara ini bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas dan meningkatkan mobiliti. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil memberitahu kementerian berkaitan perlu mengkaji semula usaha untuk membenarkan perkhidmatan seumpama itu bagi memudahkan perjalanan dalam jarak dekat. Menurut Fahmi, perkhidmatan itu mendapat permintaan daripada orang ramai dan terdapat hujah untuk membenarkan ia beroperasi dalam radius sehingga 10 km. Katanya dalam satu sidang media hari ini, beliau berharap perkhidmatan Dago Ride atau mana-mana penyedia perkhidmatan transit awam serupa diterima semua pihak termasuk penggumbal undang-undang. Sementara itu, pengasas perkhidmatan e-hailing motosikal Dago Ride, Nabil Faisal Bamadaj, berharap kerajaan dapat mengawal selia perkhidmatan itu supaya kedua-dua penunggang dan penumpang akan menggunakannya dengan yakin. Beliau berkata pihaknya melihat keadaan lalu lintas kini menjadi lebih teruk, terutama selepas kerajaan membuka kembali apabila aktiviti ekonomi selepas wabak COVID-19. Dago Ride sebelum ini memulakan operasi pada Julai 2015. Namun terpaksa dihentikan 2 tahun kemudian disebabkan kebimbangan mengenai keselamatan jalan raya. Syarikat itu kini menyediakan perkhidmatan penghantaran menggunakan motosikal. Hujan lebat lebih sejam mengakibatkan beberapa laluan di sekitar Bandaraya Johor Bahru termasuk pekarangan Hospital Sultanah Aminah HSA dilanda banjir kilat.
Menerusi kenyataan Angkatan Pertahanan Awam Negeri hari ini, Kampung Baru Muhammad Amin di Nong Chik antara kawasan yang paling terjejas apabila air hingga ke paras pinggang. Menurut kenyataan itu, Jalan Pantai Lido menghala ke pusat bandar, Jalan Mahmudiah dan Jalan Seri Pelangi menghala ke Setulang Laut turut terjejas. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka setakat ini dengan jumlah mangsa yang terjejas sedang dikemas kini. Sementara itu, Presiden Persatuan Pemuda Puteri Malaya Bersatu Perimau Johor, Muhammad Ridwan Osman berkata, pihaknya ada menerima aduan ancaman banjir di perkarangan HSA. Menurutnya, perkara itu menimbulkan kesulitan kepada pesakit dan pelawat yang berurusan di hospital sehingga berlaku kesesakan di kawasan berkenaan. Susulan itu, Majlis Bandaraya Johor Bahru menasihatkan pengguna trafik dapat menggunakan laluan alternatif selepas hujan dijangka berterusan sehingga lewat petang. Kerajaan Pahang sudah melaksanakan 80% kerja pemulihan Tasik Chini bermula Ogos tahun lalu. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, kerja-kerja itu melibatkan sektor kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan menggunakan dana pembangunan hutan yang diperkenalkan Kerajaan Pahang. Datuk Seri Wan Rosli berkata, selain penanaman semula pokok, proses penghijauan kawasan dan kerja pemulihan kawalan hakisan mendapan di sekitar Tasik Chini menunjukkan perkembangan positif. Katanya, usaha pemulihan Tasik dilakukan dengan penanaman semula pokok dan tanaman penutup tanah, membabitkan kawasan seluas kira-kira 200 hektar dengan anggaran kos berjumlah 3.95 juta ringgit. Projek pemulihan kawalan hakisan dan sedimen sepanjang 1.75 km di zon penampan Tasik itu sudah siap pada 22 Jun lalu dengan kos 2.5 juta ringgit. Beliau berkata demikian pada sidang media Dewan Undangan Negeri Pahang di Wisma Seri Pahang hari ini. Perbicaraan kes ahli perniagaan Dato' SM Faisal SM Nasimuddin yang didakwa mencederakan bekas isterinya Emilia Hanafi ditangguhkan di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur hari ini. Ia berikutan Magistrate Nadia Osman berdepan hal kecemasan. Magistrate kemudiannya menetapkan 8 September depan untuk sambung perbicaraan selepas kesemua pihak bersetuju supaya tarikh baharu ditetapkan. Timbalan Pendakwa Raya Nur Aisyah Ahmad Zakiyuddin ketika ditemui di luar mahkamah berkata, perbicaraan sepatutnya diteruskan dengan saksi pendakwaan pertama iaitu anak lelaki pasangan berkenaan. Saksi berusia 15 tahun itu sepatutnya menyambung keterangannya hari ini dalam prosiding yang dijalankan secara tertutup. Terdahulu, Malaysia Gazette melaporkan SM Faisal, 43 tahun, didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas Emilia, 43 tahun, yang merupakan isterinya ketika itu. Kejadian berlaku di sebuah rumah di Desa Seri Hartamas, Brickfields, antara 12.30 tengah hari dan 4.30 petang pada 22 November 2015. Pertuduhan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 326A Kanun sama. Jika sabit kesalahan, boleh membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash untuk hari ini. Kekal setia bersama Malaysia Gazette untuk mengikuti pelbagai berita terkini di media sosial Facebook, YouTube, Instagram dan Twitter atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Kalis Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.